Okey, so kita sambung kepada penggunaan alat pengukur. Jadi dalam penggunaan alat pengukur ni penting untuk kita pastikan kejituan, kepersisan alat tersebut, kepekaan alat itu dan juga ada tak ralat yang berlaku ataupun yang terdapat pada alat pengukur kita. Kenapa? Sebab ini diperlukan supaya kita dapat mengukur nilai sebenar kuantiti yang kita kehendaki. Okey, jadi sebenarnya ada amali yang perlu kita jalankan tapi tak dapatlah. Jadi kita hanya belajar secara teori dahulu. Okey, jadi sifat yang pertama bagi alat pengukur ni tadi, kita lihat dari segi kejituannya. Okey, alat pengukur yang dikatakan jitu ia boleh mendapatkan bacaan yang betul-betul sama dengan nilai sebenar ataupun memang paling hampir kepada nilai yang sebenar. Okey. Yang seterusnya, sifat yang kedua adalah alat pengukur tu kita tengok daripada segi kepersisannya. Kepersisan ni bermaksud kebolehan alat tersebut untuk mengukur sesuatu kuantiti dengan memberikan nilai yang sama pada setiap kali kita buat pengukuran. Jadi tak semestinya persis tu adalah sama dengan nilai sebenar ukuran. Persis tu maksudnya kalau kita ukur kali pertama 10 cm, kali kedua 11, kali ketiga 10, kali keempat 10. So alat tu persis. 3 kali percubaan ukurannya sama. Walau bagaimanapun kalau nak menentukan sesuatu alat tu dia menepati nilai sebenar kuantiti yang kita nak ukur tu sebenarnya bergantung kepada kejituan juga. Jadi kalau katakan alat tu dia bersifat jitu dan dia persis, contoh dekat dalam gambar raja anak panah ni, kat tengah-tengah tu adalah sasaran nilai sebenar kita katakan. Jadi anak panah kita ni sekarang semuanya dia adalah jitu, mendekati nilai sebenar iaitu di tengah-tengah sasaran dekat kita punya board panah ini. Okey, dan ia juga persis sebab setiap anak panah ni kita dapati dia sama kan, konsisten, hampir konsisten. Okey, ni contoh kejituan dan juga kepersisan alat pengukur contohnya. Okey, kemudian kita tengok kepada sifat yang seterusnya itu kepekaan. Kepekaan ni bermaksud alat tersebut dia boleh mengesan perubahan yang kecil, yang sekecil-kecilnya, boleh tak ia kesan yang berlaku pada kuantiti yang kita nak ukur. Sebabnya ini bergantung kepada nilai senggatan terkecil yang berada pada skala alat pengukur kita. Contoh, kalau kita gunakan pembaris meter berbanding dengan pita pengukur, tali tip yang panjang tu yang mana lebih peka? Tentulah pembaris meter sebab nilai senggatannya bernilai sekecil 1 mm. Tapi dalam pita pengukur mungkin sekitar 5 mm kan. Jadi pembaris meter adalah lebih peka berbanding dengan tali tip atau pita pengukur. Okey, kemudian kita nak sambung kepada penggunaan alat pengukur yang betul. Kita kena gunakan alat pengukur yang betul. Kalau nak ukur panjang, guna apa yang sesuai. Guna pembaris, tali tip kan. Jisim guna neraca timbang kan. Neraca digital, masa guna jam randing. Suhu guna termometer. Arus elektrik guna ammeter. Kalau isi padu air, kita boleh gunakan silinder penyukat. Pada slide ni cikgu nak tunjukkan ada catatan sedikit mengenai ralat tadi. Ni dia cara mengelakkan ralat parallax, ralat yang disebabkan oleh kita punya kecuaian ketika membaca pada skala alat pengukur. Jadi kita perlu baca pada tegak, arah yang tegak, bukan serong kepada kita punya skala alat pengukur. So cara yang betul yang di tengah-tengah, mata yang di tengah-tengah ni.
Okey, kemudian kena ingat juga ada dua jenis ralat tadi ralat yang disebabkan oleh kita punya kecuaian iaitu ralat parallax, satu lagi dinamakan sebagai ralat sifar. Kalau ralat sifar ni ia kesilapan ataupun kekurangan yang berlaku pada alat pengukur tu sendiri yang mana bacaan sifar alat pengukur tu bacaan bukan sifar pada alat pengukur tapi sepatutnya bacaan yang sebenar adalah sifar tapi pada alat pengukur kita tak sampai pun pada nilai sifar. Tak apa, nanti dalam contoh kita akan lihat Jadi apakah maksud ralat? Ralat ni bermaksud beza antara nilai sebenar bagi satu kuantiti fizik dengan nilai yang kita dapati dalam pengukuran yang kita jalankan. So ada dua jenis ralat tadi, ralat parallax ataupun ralat rawak yang disebabkan oleh kecuaian pembaca pada skala tadi kita ketika melihat skala, ataupun satu lagi yang kedua, jenis yang kedua adalah ralat sifar. Yang ni disebabkan oleh alat pengukur sendiri yang mana bacaan bukan sifar. Sepatutnya sifar tapi dia tak berada pada tanda sifar. Okey. So, dalam rajah ni dia menunjukkan kepada kita ralat sistematik yang disebabkan oleh ralat sifar yang ini. Kedua, ralat rawak ketika kita membaca pada skala alat pengukur tersebut. So, kalau ralat sifar positif, awak tengok anak panah dia tu lebih daripada sifar. Ketika sepatutnya memang sifar bacaan tu ditunjukkan lebih sikit daripada kosong. Okay, so ada ralat sekitar 0.1 kan. Okay, kalau yang ni ralat sifar negatif pula, anak panah tu tadi, jarum tadi tu, dia tunjuk di bawah sifar. So dia ada ralat sifar bagi alat emitter dalam rajah ini. Okey. Okey, rajah ni pula cikgu nak tunjukkan cara menyukai isi padu air dan kita perlu elakkan berlakunya ralat parallax. Ralat parallax ni ralat rawak daripada kecuaian pembaca pada skala. Jadi mata perlu berserenjang 90 darjah tepat kepada skala tersebut. Okey.